Alat pemadam api menyelamatkan nyawa anda. Hai, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Nur Fatih Hazwani binti Muhammad Hazli dari Ranako Education and Training Institute dan dari kumpulan Dayosh B. Tujuan video kami pada kali ini adalah untuk memberitahu tentang cara penggunaan fire extinguisher kepada orang awam sekiranya berlaku kebakaran di tempat awam dan bomba dan penyelamat lambat sampai. So, yang penting jangan panik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai geng, nama saya Muhammad Asrul Najib bin Roslan. Saya daripada Ranako Education Training Institute, khusus Occupational Safety and Health. Hari ini kami nak cerita tentang alat pemadam api atau lebih dikenali sebagai APA atau korang biasa panggil ABC yang lekat kat dinding tu. Okey, bila sebut je alat pemadam api ni, mesti korang ingat semua je dekat api tu nanti dia padam diri. Okey, sebenarnya korang silap. Kalau nak tahu lebih lanjut, jom follow this video. Alat pemadam api atau lebih dikenali sebagai APA, alat pemadam api kecil, ianya biasa digunakan di tempat-tempat awam sepertinya di hospital, shopping mall, sekolah dan banyak lagi. Korang mesti biasa nampak tu warna merah tu kan. Sebab apa dia warna merah? Sebabnya kita senang nampak dan senang ambil dia. Tapi pada masa sekarang ni, kebanyakan alat pemadam api ni dah ada di rumah-rumah. Sebabnya di rumah pun boleh berlaku kebakaran kecil, sepertinya gas bocor, litar pintas dan juga puncanya daripada ubat nyamuk. Sebab itulah ramai yang dah ada APA dekat rumah ni ataupun alat pemadam api kecil ni dekat rumah. Korang jangan letak je dekat rumah tapi tak tahu cara nak guna. Okey, kalau nak tahu lebih lanjut, jom kita tengok video ni. Selamat petang dan salam sejahtera. Nama saya Nelson Mimurni, pelajar Ranako Education and Training Institute. Hari ini saya akan menceritakan serba sedikit mengenai cara pemakaian yang betul semasa menjalankan aktiviti pemadaman api. Seperti yang kita tahu, aktiviti pemadaman api haruslah memakai pakaian yang sesuai, seperti baju garis api. Baju garis api ini mampu melindungi diri kita atau mengelakkan diri kita daripada terkena sambaran api atau terkena api semasa menjalankan aktiviti pemadaman api. Selain itu juga, topi keselamatan juga merupakan aset yang penting dalam aktiviti pemadaman api. Hal ini kerana topi keselamatan mampu melindungi bahagian atas kepala kita daripada terkena hentakan atau terkena benda-benda yang terjatuh dari tempat tinggi semasa menjalankan aktiviti pemadaman api. Seterusnya adalah mestilah menggunakan sarung tangan. Sarung tangan mampu melindungi bahagian tapak tangan kita daripada terkena api atau melecur disebabkan api. Selain daripada itu, kasut keselamatan juga merupakan aset penting kerana mampu melindungi bahagian tapak kaki terkena benda-benda yang tajam semasa menjalankan aktiviti pemadaman api dan dapat mengelakkan kecederaan berlaku di bahagian tapak kaki. Seterusnya, saya juga akan memberi tips sekiranya pakaian anda disambar api semasa menentang kebakaran atau melakukan aktiviti pemadaman api. Yang pertama, anda perlulah berhenti di mana anda berada dan jangan berlari kerana mampu membuatkan api semakin merebak. Yang kedua adalah baring atau merebahkan diri ke tanah untuk melambatkan pergerakan api. Yang ketiga, berguling di tanah, menggulingkan badan ke kiri dan ke kanan bagi mengurangkan bekalan oksigen kepada api. Yang keempat, sejukkan bahagian terbakar dengan air paip untuk menyejukkan bahagian yang terbakar. Dengan ini membuktikan betapa pentingnya memakai pakaian yang betul semasa menjalankan aktiviti pemadaman api. Itu saja daripada saya. Sekian, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Akmal bin Muhammad Azali. Saya akan menerangkan tentang perbezaan, fungsi dan jenis alat pemadam api. Alat pemadam api ni dia ada 6 jenis kelas. Kelas yang pertama ialah kelas A. Kelas A ni dia membakar bahan secara bebas dan melibatkan bahan pekerja seperti meja dan sofa. Kelas yang kedua ialah kelas B. Kelas B ni dia adalah cecair dan dia mudah terbakar seperti petrol, diesel dan minyak pelicin. Yang ketiga ialah kelas C. Kelas C ni dia adalah gas. Gas ni gas mudah terbakar seperti gas LPG ataupun gas untuk memasak. Yang keempat adalah kelas D. Kelas D ni dia adalah logam yang mudah terbakar seperti magnesium, sodium dan titanium. Yang ketiga ialah kelas E. Kelas E ni dia adalah bahan elektrik seperti suis utama dan panel elektrik. Yang ketiga akhir sekali ialah kelas F. Kelas F ni dia adalah cecair yang tidak mudah terbakar. Dia ni biasa berada di dapur, contohnya seperti minyak masak. Okey, seterusnya ialah jenis-jenis alat pemadam api. Alat pemadam api ni dia mempunyai 4 jenis. Yang pertama ialah jenis powder, yang kedua ialah water, yang ketiga ialah foam dan yang keempat ialah CO2 iaitu karbon dioksida. Alat pemadam api ni dia mempunyai warna-warna yang berbeza. Contohnya seperti powder. Powder ni dia boleh digunakan oleh semua jenis kebakaran kecuali kebakaran yang melibatkan gas dan logam. Contohnya macam ni. Ni jenis powder dan dia berwarna biru. Ni kelas yang boleh digunakan untuknya. Kelas A, kelas B, kelas C dan juga kelas E, elektrik. Seterusnya jenis water. Water ni hanya boleh digunakan untuk kelas A sahaja dan dia berwarna merah. Yang ketiga ialah foam. Foam ni dia berwarna cream dan dia hanya boleh digunakan untuk kelas A dan B. Dan akhir sekali ialah CO2 iaitu karbon dioksida. Karbon dioksida ni dia berwarna hitam dan dia hanya boleh digunakan untuk kelas B dan E sahaja. Okey, akhir sekali saya akan menunjukkan 4 langkah mudah penggunaan alat pemadam api. Okey, yang pertama, tarik pin keselamatan. Halakan kepada api yang menyala, tekan pemicit dan ratakan semburang supaya api yang menyala itu terpadam. Okey, semoga apa yang saya sampaikan kepada anda semua dapat memberi ilmu. Okay, saya akan menerangkan tentang fire triangle. Anda boleh lihat di sebelah sini. Okay. Elemen yang ada dalam segitiga ni ialah bahan bakar, oksigen dan juga haba. Kalau tiga ni ada, api akan kekal menyala. Tapi kalau salah satu antara tiga tu tiada, api akan padam dan tidak akan menyala. Okey, seterusnya ialah penyebaran api. Penyebaran api dia ada dalam 3 cara. Yang pertama ialah conduction, pengaliran, convection, perolakan dan juga radiasi. Kalau pengaliran, ia adalah pemindahan haba yang berlaku dalam bahan pepejal, contohnya dalam bentuk molekular, contohnya seperti sofa ataupun yang ada macam bahan-bahan yang ada dengan besi, yang berkaitan dengan besi ya. Okey, seterusnya ialah convection, perolakan. Ia adalah proses di mana haba dipindahkan daripada satu tempat ke satu tempat yang lain.
Dia macam pergerakan yang boleh dilihat. Contohnya tangan kita ada haba kan. Bila ada haba, kalau ada api kat bawah tu, dia boleh naik ke atas. Seterusnya radiasi. Dia pemindahan apa dari satu badan ke sesuatu badan yang lain melalui sinaran elektromagnetik. Dia berlaku tanpa ada sentuhan. Okey, itu saja. Sekian, terima kasih. Nak tengok cara penggunaan fire blanket yang betul? Jom ikut saya. Cara penggunaan fire blanket. Yang pertama, tarik fire blanket. Yang kedua, lindungi bahagian muka anda. Yang ketiga, tutup api dengan menggunakan fire blanket dan biarkan selama 30 saat. Yang keempat, angkat fire blanket sekiranya api sudah padam. Dan akhir sekali, undur 3 langkah ke belakang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Syahmi Iqmal bin Harun dari pelajar DayuSB. Hari ini saya ingin membuat kesimpulan tentang alat pemadam api. Yang pertama, alat pemadam api ini penting untuk kita tahu kerana alat pemadam api ini digunakan apabila kecemasan untuk memadam api ketika kecemasan. Yang kedua, kita juga perlu tahu cara menggunakan alat pemadam api ini dengan betul supaya tidak menggunakannya dengan cara yang salah apabila berlakunya kecemasan tersebut. Yang ketiga, alat pemadam api ini perlu disediakan di tempat-tempat yang sepatutnya seperti sekolah, pusat membeli belah, di rumah sekiranya boleh dan lain-lain tempat. Kerana dengan adanya alat pemadam api ini, kita boleh menyelamatkan nyawa orang yang berada di kawasan persekitaran tersebut. Akhir sekali, pihak yang menyediakan alat pemadam api ini perlu pastikan peralatan telah mendapat kelulusan daripada pihak bomba atau yang sepatutnya supaya alat pemadam api ini selamat apabila kita gunakan semasa kecemasan. Dan pastikan alat ini diperiksa sekurang-kurangnya 3 bulan sekali. Sekian, itu sahaja daripada saya. Terima kasih kepada yang menonton video ini dan jangan lupa untuk like dan share video ini. Semoga video ini bermanfaat kepada kita semua. Sekian, terima kasih. Okey, sudah tiba masa yang anda nantikan untuk menjawab soalan pop quiz. Kami ada 3 soalan pop quiz. Siapa cepat dan tepat menjawab soalan ini, anda dikira sebagai pemenang. Pemenang akan membawa pulang top up sebanyak RM10 untuk satu orang dan kami akan mencari 3 orang pemenang. Okey, untuk soalan yang pertama, nyatakan 4 jenis alat pemadam api. Soalan yang kedua, nyatakan kelas-kelas pemadam api bagi form. Dan soalan yang ketiga, nyatakan langkah-langkah mudah untuk memadam api menggunakan fire blanket. Dropkan jawapan anda di komen di bawah. Siapa paling cepat dan tepat jawab soalan ini dengan betul, anda dikira sebagai pemenang. Bye-bye. So, macam mana video kami pada kali ini? Menarik kan? Jangan lupa like dan share. Bye!